Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita sambung pelajaran haji. Tajuk perkara-perkara wajib haji. Hari ini kita masuk perkara wajib haji yang kedua, yang ketiga dan yang keempat insyaAllah. Dan pelajaran ini telah kamu pelajari dan sudah masuk perkara wajib haji yang pertama, iaitu berniat ihram di Mekah. Hari ini kita sambung saja dan semak muka surat 41 hingga 45. Baik, sebelum itu kita masuk pada objektif pelajaran hari ini, apa yang mesti kamu dapat hari ini daripada pelajaran yang akan diajarkan. Baik, kamu boleh menjelaskan maksud bermalam di Muzdalifah dan huraian mengenai dengan bermalam di Muzdalifah, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian perkara wajib haji yang ketiga, kamu boleh menjelaskan melontar jamrah Aqabah. Dan yang keempat, bermalam di Mina. Baik, jadi kamu dapat menjelaskan tiga ini dengan betul sebab ada huraian-huraian dan ada penerangan di dalam isi pelajaran ini. Baik, tanya ulang sedikit mengenai dengan perkara wajib haji. Baik, adapun perkara wajib haji itu ialah perkara yang mesti dikerjakan, tetapi kalau dah dilakukan salah satu daripada 6 perkara, misalnya kamu tidak melontar, maka hajinya tetap sah. Tetapi hendaklah ia membayar dam, iaitu denda. Dam adalah dalam istilah haji. Ini bukan permainan dam. Ini istilah di dalam ibadat haji. Maksudnya di sana denda. Ada bayaran yang akan dilakukan ataupun dibuat oleh jemaah haji kalau sekiranya ada perkara-perkara wajib haji yang tidak dibuat. Itu maksud ataupun definisi ataupun pengertian perkara wajib haji. Perkara yang mesti dilakukan, tetapi kalau tidak dilakukan salah satu ataupun tidak dilakukan semua, kena bayar dam. Tapi setiap satulah. Perkara wajib haji yang pertama tu tidak berihram di miqat, bayar dia punya denda kalau tidak dilakukan. Kalau dilakukan ada masalah. Ini kalau tidak dilakukan maka akan dibayar dam. Baik, yang ini kamu sudah belajar, iaitu berniat ihram di miqat. Berniat ihram di miqat ini maksudnya ia telah memakai pakaian ihram dan hendaklah ia memasang niat berihram itu, sama adakan haji ataupun umrah. Jadi ada sempadannya, ada sempadan. Jadi sempadan ada dua di sana, iaitu miqat itu artinya sempadan, miqat zamani, dan yang kedua miqat makani. Zamani artinya sempadan masa. Ada sempadan masa untuk haji itu. Haji hanya bermula pada 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Kalau naik hajinya 11 hari bulan Zulhijjah, itu bukan naik haji itu. Itu perjalanan biasa. Sebab ia ada sempadan masanya kan. Dan yang kedua miqat makani, iaitu sempadan tempat di mana ia mesti memasang niat. Di kawasan mana ia mesti memasang niat. Ini adalah perkara wajib haji yang kedua. Yang kita belajar masuk hari ini, iaitu bermalam di Muzdalifah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Ini selepas daripada wukuf di Arafah, setelah yang mengerjakan rukun haji yang
Rukun haji yang kedua ialah wukuf di Padang Arafah. Jadi ia akan keluar daripada Padang Arafah itu selepas sembahyang fardu isyak. Selalunya pukul 10 malam, 11 malam. Sebab perkara wajib haji yang kedua ni, itu bermalam di Muzdalifah, ia mesti sampai di Muzdalifah ni, berada di Muzdalifah ni pada tengah malam 10 Zulhijjah. Pada 12 tengah malam, pada 12 tengah malam di Muzdalifah. Kalau ia melimpasi Muzdalifah ni sebelum tengah malam, bererti ia nak melakukan perkara wajib haji yang kedua. Jadi ia mesti berada di sana sekadar satu lahzah saja ataupun melintas di Muzdalifah ni pada tengah malam 10 Zulhijjah. Ini keadaan orang yang bermalam di sana. Sambil ada yang tidur, mengutip batu, ada yang sembahyang sunat. Baik, ini keadaan orang yang mengutip batu. Tapi sekarang ini mengutip batu bagi jemaah-jemaah tidak payah lagi sebab disediakan oleh travel agent. Setiap pelancongan yang membawa jemaah haji sekarang ini yang ketani di Brunei, diorang sudah menyediakan batu-batuan ni untuk jemaah haji. Tidak lagi payah ketani mengutip batu di sana. Baik, ini huraian mengenai dengan bermalam di Muzdalifah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Kan orang wukuf 9 Zulhijjah. Jadi pada malamnya tu masuk maghrib saja sudah bertukar 10 Zulhijjah. Jadi lepas sembahyang Isyak pada pukul 10 atau 11 malam mereka akan bertolak menuju Muzdalifah. Jadi maksud bermalam di sini bukan semestinya ia bermalam, tidak. Cukup ia melintasi saja. Orang walaupun ia ada dalam bas saja, walaupun dah turun, asal limpas saja kawasan Muzdalifah itu. Misalnya, ketanikan ke Kampung Kilanas. Jadi kalau ketanikan Kampung Kilanas, kalau dari bandar, ketani melalui jalan Bunut. Jadi melintasi jalan Bunut. Sama juga ni. Sebelum ke Bumi Mina untuk melontar jamrah, jemaah itu akan melintasi bumi Muzdalifah ni. Ia akan melintasi bumi Muzdalifah. Tapi syaratnya tengah malam pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jangan sebelum tengah malam. Kalau sebelum tengah malam, dengan sendirinya, sahajinya, tapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Baik, ini walaupun satu lahzah. Baik, cuba kamu muka surat 41 hingga 43. Ada huraian mengenai, seterusnya huraian mengenai bermalam di Muzdalifah. Baik, yang kedua hingga yang ke-6. Baik, yang kedua di sana orang haji dikira bermalam, iaitu hadir di Muzdalifah jika lalu di Muzdalifah sesudah tengah malam. Sesudah tengah malam, kira hadir. Walaupun dia melintasi saja. Misalnya, ia lalu arah kawasan itu pukul 1 malam. Itu sudah melimpasi. Melintasi bumi Muzdalifah. Sudah melimpasi masanya. Itu sudah masuk bermalam di Muzdalifah. Tidak ada dikenakan bayaran denda. Seterusnya yang nombor 3. Orang haji dikira bermalam iaitu hadir di Muzdalifah jika lalu di tempat itu sesudah tengah malam 10 Zulhijjah walaupun ia tidak tahu akan tempat itu. Walaupun dia tidak tahu, Muzdalifah kan ya? Di mana ni ya? Tapi ia sudah melimpasi, cumanya ia tidak tahu tempat itu di mana. Tapi alhamdulillah sekarang ni kalau setiap tempat itu telah ada papan tanda di mana ketani berada masa itu. Ada papan tanda yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Yang keempat, jika orang haji itu bermalam di Muzdalifah sebelum tengah malam, ini yang tadi cikgu beritahu, belum lagi 12 tengah malam, ia hadir di Muzdalifah. Kemudian ia keluar daripada Muzdalifah sebelum tengah malam. Apa yang terjadi? Baik, ada dua di sana. Yang pertama, ia telah meninggalkan wajib haji.
Wajib haji kan, ini perkara wajib haji. Bermalam di Muzdalifah 10 Zulhijjah pada tengah malam. Jadi, yang dah hadir maka wajib bayar denda. Wajib bayar denda. Bayar denda ni, bayar dam ni kamu akan belajar darjah 6. Akan dipelajari masa darjah 6. Yang kamu mesti tahu, ia wajib dam, bayar denda. Yang kedua, tetapi jika ia kembali ke Muzdalifah sesudah tengah malam, 10 Zulhijjah, maka ia adalah dikira bermalam di Muzdalifah. Ia melintasi pukul 10 malam. Kisahnya yang kedua tu, pecahan yang kedua. Ia melintasi 10 malam ataupun 11 malam. Berarti belum lagi tengah malam kan? Artinya kalau yang dah balik semula, ia kena bayar dam. Tapi kalau yang berbalik semula ke Muzdalifah, tidak ada masalah. Indahlah ia payah membayar dam. Ada dua di sana tu masalahnya. Seterusnya yang kelima, jika orang haji itu tidak bermalam, iaitu tidak hadir di Muzdalifah sesudah tengah malam, maka ia tidak menunaikan wajib haji tersebut, maka ia wajib dam. Ia wajib dam dan buat perkara wajib haji. Tetapi hajinya tetap sah sebab ini bukan rukun. Kalau rukun dah dibuat, haji tidak sah. Yang keenam, jika orang haji meninggalkan bermalam di Muzdalifah kerana ada halangan. Contoh, ia takut akan musuhnya. Atau ia sampai di Arafah pada malam 10 Zulhijjah dan ia sibuk dengan ukuf di Arafah, atau ia turun dari Arafah ke Mekah kerana tawaf rukun. Maka ia tidak dikenakan dam jika ia tidak dapat bermalam di Muzdalifah. Ini lain kisahnya. Kerana ia sibuk di sana, di Arafah, atau ia turun dari Arafah ke Mekah kerana tawaf rukun. Ia ada sebab di sana, turun ke Mekah untuk tawaf rukun. Maka ia tidak dikenakan dam jika ia tidak dapat bermalam di Muzdalifah. Jadi bahasa tu indah lalu di sana. Itu tidak ada masalah, tidak wajib membayar dam. Teruskan, kita ni masuk perkara wajib haji yang ketiga. Jadi yang ketiga ni, melontar jamrah Aqabah. Satu jamrah saja, jamrah Aqabah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Dan lihat tarikhnya, 10 hari bulan Zulhijjah. Satu jamrah saja yang akan dilontar. Berbanding sekarang pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ia akan melontar 3 jamrah. Tapi untuk 10 Zulhijjah, satu jamrah saja yang akan dilontar, iaitu namanya Jamratul Aqabah ataupun jamrah yang besar. Sebab jamrah ini ada 3. Jamrah Ula, Jamrah Usta dan Jamrah Aqabah. Ini adalah atau ada petanda, kita ni dah payah di sini. Dan di atas ni ada 3 jamrah dilihatkannya. Ada Jamrah Aqabah, tengah-tengah tu namanya Usta. Usta tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita ni pertengahan. Ini Jamratul Ula, jamrah awalnya. Okey, ada 3 jamrah. Ula, Usta dan Aqabah. Jadi ini yang nampaknya lah. Nampaknya. Sekarang ada syarat ni. Syarat melontar jamrah Aqabah ni apa? Yang penting masuk ke dalam kawasan lubangnya ni. Karena dindingnya, kalau yang mengantul keluar batu-batu, tu dah dikira. Dah dikira masuk. Yang penting dia masuk arah dalam lubang sini ni ya. Jadi kalau dah masuk, dah dikira tu batunya tu. Setiap lontaran tu ada 7 biji anak batu. Baik, kita ni lihat apa yang dimaksudkan dengan melontar jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Iaitu melontar jamrah Aqabah sesudah berlalu tengah malam 10 Zulhijjah. Dan mesti ia punya waktu atau masanya untuk melontar atau ialah selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Yang daripada Muzdalifah tadi, orang akan terus ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah. Baik, ianya berada di Mina. Tempat melontaran ni berada di Mina. Jadi Mina adalah antara Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian baru turun ke Mekah. Baik, waktu melontar jamrah Aqabah ni sesudah berlalu tengah malam 10 Zulhijjah.
hingga masanya 13 Zulhijjah. Ia boleh melontar kalau sekiranya 10 Zulhijjah ni yang dah berlaku, ia boleh melintar bila-bila saja 11, 12 dan yang terakhir 13 Zulhijjah sebelum masuk fardu maghrib. Itu waktunya, panjang waktunya. Tapi hendaklah tertiblah nanti melontar. Baik, boleh melontar bila-bila antara tengah malam 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Baik, kata huraian mengenai melontar Jamrah Aqabah. Dengan anak batu tadi ada gambar yang awal yang menunjukkan ia mengambil anak batu. Baik, ini tadi syarat-syarat melontar. Kita ni lihat syarat melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Sekarang kalau yang melontar 3 jamrah, yang ula, usta dan Aqabah ni, lain lagi syaratnya tu ada tambahan. Baik, yang pertama di sana cukup 7 kali lontaran dan sekali melontar itu pakai 1 biji anak batu. Baik, melontar menggunakan batu, bukan menggunakan kayu, bukan menggunakan besi. Menggunakan batu walau apapun jenisnya, apapun jenis batu. Batu akik kah, batu permata kah. Tapi yang penting, nyarang selalunya batuan ni macam basar kacang kuda, kacang tanah. Jangan terlampau basar. Syarat yang ketiga, hendaklah melontar kena pada Jamrah Aqabah dan masuk dalam kawasan lingkungannya yang cikgu beritahu awal tadi. Mesti masuk arah lubang itu. Kalau yang melontar kena pun arah Jamrah itu tapi mengantul keluar, jadi tidak dikira. Dan yang keempat, hendaklah melontar dengan gaya melontar. Dengan cara melontar lah. Jangan cara marah. Sebabnya kan diibaratkan kita ni melontar atau kita ni melontar syaitan kan. Jadi jangan marah sampai kita ni bukan macam cara gaya melontar, cara marah. Marah arah syaitan. Jadi jangan macam itu apabila melontar. Melontar adalah hendaklah dengan gaya melontar. Baik, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan jamrah daripada jamrah ula, usta dan Aqabah. Jadi ada 3 di sini nih, yang macam perahu di atasnya. Yang ini bukan niak, yang ini kedia. Jadi ini kamu lihat bangunan yang ada macam 4 ni, ada di siring 1. Ini adalah tempat tangga naik, ada eskalator, tangga karan. Sebabnya tempat melontar ini ada 4 tingkat. Jadi sekarang ini orang melontar ikut arahan daripada pemerintahan kerajaan Arab Saudi bila masanya kita ni boleh melontar. Dan ini adalah kawasan masuk. Ada yang beritahu di sana. Second floor entrance-nya. Tempat masuk tingkat yang kedua. Tingkat 2 ada tempatnya masuk. Tingkat 3 ada tempatnya masuk. Dan seterusnya tingkat 4. Ada tangga biasa dan ada eskalator untuk masuk ke sana. Baik, kita ni sambung. Perkara wajib haji yang keempat ialah bermalam di Mina. Ini adalah gambaran di bumi Mina dan masjid ini namanya Masjid Khif. Yang mana di sini ada makam 70 orang syuhada di dalam masjid ini. Ini namanya Masjid Khif yang ada di bumi Mina. Jadi ini yang putih-putih ini adalah kem-kem jemaah haji. Jadi kita ni bayangkan orang yang berkem ni sampai kadang-kadangnya 1 juta orang. Kita ni bayangkan ramai tu. 1 juta, ada yang 1 juta lebih ikut tahun pemergian orang menunaikan fardu haji. Baik, maksud bermalam di Mina pada hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maaf di sana cikgu lupa membuat 13-nya. Jadi hari tasyrik itu ialah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi hadir bermalam di Mina, maksudnya hadir bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik sekadar lebih sedikit daripada setengah malam. Wajib hukumnya bagi mereka yang sedang naik haji, bukan taik, naik haji. Okey. Jadi orang yang naik haji itu ia akan bermalam di Mina 3 malam di sini. Jadi ia bermalam itu
cukup separuh daripada malam. Baik, kalau Tani kira malam itu dari pukul berapa? 7 malam sampai pukul 4 malam. Kalau kan kira kan sudah subuh tu, jadi separuhnya lah. Separuh daripada pukul itu lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi kalau kira 3 jam, 4 jam kita ni mesti berada di bumi Mina. 7 ke 8, 8 malam, 9 malam, 10 malam, 11 malam. Okey, 12 malam, ia boleh sudah berangkat balik ke Mekah. Macam tu. Ya, separuh malam. Dan orang jemaah haji Brunei, ia akan bermalam di sana. Ia tidak ulang alik. Ada jemaah yang ulang alik, ada tidak. Artinya, 11 hari bulan itu, sebelum asar, ia akan turun ke Mina dari Makkah. Kemudian selepas tengah malam, pukul 12 malam atau 1 malam, ia akan balik semula ke Mekah. Ada juga yang menetap di sana 3 hari 3 malam. Baik, jika ditinggalkan, wajib dam. Kalau yang dah bermalam di Mina, hajinya sah tapi kena bayar dam.